TV KPM. Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera pada semua. Apa khabar? Tentulah anda yang sedang berada di rumah tertunggu-tunggu program Sembang Aktif dan apa pula topik yang kita bincangkan pada hari ini. Sudah tentulah apakah ianya membabitkan badan-badan persatuan dan sebagainya. Apakah pula acara-acara yang menarik yang barangkali boleh menarik perhatian bukan saja di kalangan murid-murid tetapi perhatian ibu bapa dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat kemajuan, peningkatan dan sebagainya. Dan hari ini dalam program Sembang Aktif kita nak membawakan satu topik yang pada saya lah secara peribadi sangat menarik, iaitu pancaragam ataupun dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai brass band. Apa dimaksudkan dengan brass band dan apa itu pancaragam? Bukan saya yang nak memperkatakan tentang topik yang nak kita bincangkan pada hari ini. Sudah tentulah tetamu yang nak saya perkenalkan pada hari ini. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat hebat, nampak gagah dan perkasa. Nak saya perkenalkan dan ucapkan selamat datang kepada guru yang namanya diberi Muhammad Fakhrul Abadi Abdullah, Pegawai Teknikal Pancaragam bagi Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu, okay. Apa khabar cikgu? Khabar baik cikgu. Sihat juga nak? Alhamdulillah. Okey. Cikgu nampak macam aktif di dalam arena gym dan sebagainya nampak ni. Adalah main gym sikit-sikit. Main sikit-sikit. Yalah, kita perlu aktif ya dalam setiap hari pekerjaan kita dan sebagainya. Cikgu, betul. Mungkin ramai juga nak tahu cikgu mewakili sekolah mana dan sebagainya. Yalah. Okey, saya Cikgu Muhammad Fakhrul Abadi bin Abdullah. Saya merupakan pegawai teknikal pancaragam bagi Jabatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan saya juga merupakan cikgu muzik. Di St. John's Institution Kuala Lumpur. Okey. Adakah kalau sebagai seorang guru muzik sudah semestinya harus mahir dalam mengendalikan alat-alat muzik, ya, dan adakah itu juga boleh kita katakan menguasai bidang nyanyian dan sebagainya atau bagaimana? Ya, bidang muzik ini luas. Ada yang aktif di dalam nyanyian, ada yang berbakat dalam permainan alat muzik seperti alat tiupan, alat muzik percussion. Dan ada juga yang aktif di dalam bidang choir dan juga seni teater dan sebagainya lah dalam kesenian ni. Tapi bagi saya bergiat di dalam bidang pancaragam ni sejak dari bangku sekolah lagi. Di mana saya telah menyertai pertandingan pancaragam Wind Orchestra di Sekolah Berasrama Penuh dan juga kemudian saya melanjutkan kemahiran saya ke peringkat universiti. Alhamdulillah, syukur hebat tu cikgu ya. Tengok kandungan pengalaman tu memang seorang yang sangat memahami apa itu muzik. Okey, kita nak pergi kepada topik pancaragam kita pada hari ini. Jadi cikgu, apakah yang boleh kita ertikan ataupun kita faham tentang pancaragam ini? Okey, sebenarnya pancaragam ini adalah satu kumpulan murid-murid yang main alat muzik. Alat muzik seperti apa? Dia merangkumi alat muzik seperti alat tiupan yang merupakan tunjang utama dalam pancaragam ini. Kemudian kita ada alat muzik percussion yang ada drumline, ada pit percussion seperti marimba, seperti glockenspiel dan sebagainya. Kemudian kita ada juga sekarang ni di zaman pancaragam moden ini kita ada dah masukkan kategori color guard, di mana murid-murid bermain bendera, bermain rifle untuk persembahan di belakang lah. Okey, baik. Bercakap tentang pancaragam ini, sudah tentulah apa yang nak kita bincangkan bersama dengan Cikgu Muhammad Fakhrul adalah cabaran kurikulum pancaragam statik peringkat kebangsaan. Wow, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang saya rasa mendapat perhatian dan tarikan di kalangan sekolah-sekolah, khususnya di sekitar Kuala Lumpur. Boleh Cikgu terangkan? Betul. Okey, sebenarnya pertandingan cabaran kurikulum pancaragam statik ini telah dilaksanakan dilaksanakan pada tahun ini disebabkan oleh kekangan-kekangan yang terdapat sejak berlakunya pandemik COVID-19. Jadi pertandingan kali ini kita buat dia sedikit berlainan dia punya konsep di mana kita lakukannya secara statik sahaja berbanding dengan apa yang kita lihat sebelum ini, di mana pancaragam ini dia mempersembahkan bukan sahaja muziknya tetapi juga mempersembahkan dia punya formasi,
dia punya marching skills, dia punya tema persembahan, okey, dari pelbagai tema yang digunakan. Tapi bagi kali ini kita jadikan dia sebagai pancaragam statik sahaja sebenarnya. Oh, okey, baik. Cikgu, saya tertarik dengan perkataan kekangan tadi. Adakah kekangan yang kita hadapi ketika era pandemik itu masih dibawa konsepnya sehingga pada era endemik ini, ataupun adakah konsep yang diperkenalkan itu sebenarnya masih lagi relevan dan sesuai untuk ditonton oleh semua peringkat umur dan sebagainya? Okey, sebenarnya dia masih relevan, cuma kekangan yang kita ada, kenapa kita buatnya sebagai satu pertandingan yang statik saja, kerana kita mengambil kira kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pihak-pihak sekolah ataupun pihak-pihak pancaragam ini, di mana kekangan dari segi masa contohnya. Okay, setelah 3 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, bermakna 3 tahun juga aktiviti pancaragam itu boleh saya katakan terhenti sekejap selama 3 tahun. Bukan sekejap, lama sebenarnya 3 tahun. Dan kita juga ada kekangan dari segi ahli pancaragam itu sendiri, di mana bagi yang kita ketahui pada tahun 2022 ini pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2 dan pelajar tingkatan 3 ini dia merupakan junior ataupun pelapis-pelapis baru yang belum mempunyai bakat ataupun asas muzik yang tinggi. Jadi benda seperti ini mengambil masa untuk kita asahkan balik bakat-bakat mereka ini. Okey, baik. Kita nampak kekangan-kekangan yang dihadapi itu, dan walaupun konsepnya masih dikekalkan seperti kita berada pada era pandemik, saya rasa ini juga memberi peluang kepada semua masyarakat dan komuniti, khususnya peringkat sekolah, boleh menuntun secara atas talian. Ialah ini juga boleh mengurangkan kesesakan dan sebagainya, boleh mengurangkan time frame ataupun tempoh masa untuk persiapan dan sebagainya. Cikgu, mungkin kita nak berehat juga sekejap. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi anda di rumah pastikan terus bersama dengan kami dalam program Sembang IT. Pastikan anda tidak ke mana-mana. Baiklah, kita kembali dalam program Sembang IT. Pastikan anda tidak ke mana-mana, kerana banyak lagi kita nak bincang bersama dengan Cikgu Fakrul, khususnya tentang cabaran kurikulum pancaragam statik peringkat kebangsaan. Jadi kalau kopi dah habis tu, boleh refill siap-siap. Sebab apa? Banyak lagi yang kita nak buat dan bincang dengan Cikgu Fakrul pada hari ini. Baiklah, Cikgu, bila kita memperkatakan tentang cabaran kurikulum pancaragam statik peringkat kebangsaan, sudah tentulah ada juga mungkin ibu bapa, murid-murid atau yang sedang menonton kita di Sembang Aktif pada hari ini. Latar belakangnya, bila bermula dan bagaimana ia dicetuskan pertandingan ini? Okey, cabaran kurikulum pancaragam statik peringkat kebangsaan ini adalah satu pertandingan yang dianjurkan oleh bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai BSKK. Tapi pada tahun 2022 ini, pertandingan ini dikelolakan oleh ataupun menjadi tuan rumahnya adalah Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur. Di mana pertandingan ini bermula di peringkat negeri masing-masing dahulu. Ia dijalankan pada sekitar Ogos dan juga September. Manakala apabila telah selesai di peringkat negeri, kemudian diteruskan ke peringkat kebangsaan, di mana pertandingan ini telah berlangsung pada sekitar Oktober. Menarik sangat ni apa yang diperkatakan atau dikongsikan oleh cikgu. Jadi cikgu, kalau kita melihat kepada ini, saya tambah sedikit soalan cikgu sebelum kita pergi kepada soalan lain. Keterlibatan sambutan dan juga peranan-peranan yang dimainkan oleh guru-guru dan ibu bapa khususnya terhadap pertandingan seperti cabaran kurikulum pancaragam statik ni, khususnya di peringkat kebangsaan. Adakah apabila ianya nak diadakan, adakah ibu bapa, murid-murid menyambut baik pertandingan seperti ini? Alhamdulillah, sebenarnya pertandingan ini amat disambut baik oleh pihak sekolah, ibu bapa dan khususnya murid-murid sendiri. Okey, di mana kita dapat lihat ibu bapa memberi sokongan kepada anak-anak untuk membenarkan mereka membuat latihan. Buat latihan ni bukan sahaja sehari dua. Sebenarnya latihan pancaragam ni dia dilakukan almost setiap hari.
Okey, contohnya selepas waktu sekolah, okey, di petang hari, kemudian kita ada latihan di hujung minggu di mana murid-murid ini perlu hadir ke sekolah untuk menghadiri latihan pancaragam ini. Okey, di sekitar sekolah saya sendiri kita ada latihan yang intensif punya latihan di mana kita membuat latihan pada waktu malam. Okay, kebiasaannya perkara gini latihan insentif ini berlaku apabila tarikh pertandingan itu dah semakin dekat. Okey, baik. Kalau kita melihat kepada apa yang dikongsikan oleh cikgu tadi, saya melihat peranan Cikgu Fakrul sebagai pegawai teknikal pencaragam bagi Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur apabila dilantik menggalas peranan atau tanggungjawab sebagai pegawai teknikal, apa yang pertama bermain di fikiran cikgu ketika itu? Okey, pertamanya adalah bagaimana saya sebagai seorang pegawai teknikal ingin membantu Jabatan Pendidikan Wilayah untuk menjalankan ataupun meneruskan aktiviti-aktiviti pancaragam di peringkat negeri saya lah terutamanya. Okey, kalau kita melihat kepada objektif dan matlamat, apakah sebenarnya penganjuran cabaran pancaragam ini nak diadakan? Apakah sebenarnya yang mahu dicapai oleh Cikgu Fakrul secara peribadi dan keseluruhannya bagi pihak KPM dan sebagainya? Okay. Selain mengasah bakat murid dalam muzik itu sendiri, sebenarnya pertandingan ini adalah salah satu inisiatif bagi mencapai Key Performance Index bagi Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga setiap jabatan pendidikan negeri. Okey. Selain itu, ia juga memberi nilai tambah dalam pemarkahan PAJSK, yang mana PAJSK ini merupakan satu penilaian yang penting bagi murid-murid sekolah untuk mencapai markah kokurikulum. Okay, seperti yang kita tahu, sekarang bukan sahaja diambil kira markah akademik. Kita juga, kementerian juga mengambil kira markah-markah kokurikulum. Jadi apabila murid-murid ini diberi peluang untuk menyertai ataupun mengambil bahagian di dalam pertandingan seperti ini, of course mereka akan mendapat markah yang lebih tinggi, terutamanya di peringkat kebangsaan lah. Yalah, lagilah besar markah. Tapi kan cikgu, yalah, contoh kita ambil contoh kan, sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, katalah saya seorang murid berminat sangat ni nak menyertai pencaragam pertandingan seperti ini, tetapi tidak dipilih, tidak terpilih dan sebagainya, cikgu. Jadi saya terlepas tahu markah-markah yang cikgu katakan tadi. Jadi bagaimana cikgu saya nak kumpul balik markah-markah yang sebegitu? Saya rasa murid-murid ini perlu mencari inisiatif lain. Mungkin mereka boleh menyertai pertandingan-pertandingan di luar. Tapi saya rasa apabila murid itu mempunyai minat yang tinggi, saya rasa mereka of course akan mempunyai peluang itu. Sebab saya yakin sekali, saya juga kadang-kadang bersama dengan ibu bapa di lokasi di mana saya tinggal, ramai juga memperkatakan tentang peranan guru-guru terhadap murid-murid, khususnya membabitkan kurikulum. Mereka mahu anak-anak mereka turut terlibat. Takut kadang-kadang dia membabitkan markah. Jadi markah ini akan dikumpul dan akan dibawa untuk menentukan ke manakah hala tuju nanti. Untuk ke sekolah berasrama penuh dan sebagainya juga. Okey, tak apa. Yang tu Cikgu Fakrul dah memberikan penerangan. Kalau tak dapat masuk atau menyertai pertandingan sebegini, anda boleh mencari alternatif lain. Dan guru-guru saya yakin sekali akan membantu murid-murid dalam berusaha membantu murid-murid untuk mendapatkan tambahan markah yang lain. Okey, baik, kalau kita memperkatakan tentang pertandingan sebegini yang membabitkan pancaragam, sudah tentu kita melihat kepada USP, unique selling point ataupun keunikannya. Jadi apakah sebenarnya keunikan yang ada dalam cabaran pertandingan pancaragam statik di peringkat kebangsaan ini? Cikgu boleh terangkan sikit? Keunikannya adalah seperti murid, ia dapat membantu murid ke arah kemenjadian murid itu sendiri. Di mana seperti yang kita tahu, apabila kita berada dalam satu unit beruniform ataupun satu kelab persatuan ini, kita akan nampak beberapa aspek yang penting bagi seseorang murid itu. Contohnya dalam kepimpinan, di mana kita dapat lihat dalam pancaragam ini, kepimpinan itu ditonjolkan oleh seorang drum major. Okey, kemudian kita boleh nampak kepimpinan itu dari seorang konduktor. Dan juga section commander ataupun ketua bagi kumpulan-kumpulan alat muzik ini. Jika tak ada kepimpinan itu, macam mana sebuah pancaragam itu ingin boleh bergerak, betul? Jadi selain kepimpinan itu, yang amat penting, kita juga boleh lihat
mereka ini lebih berdisiplin dari segi masa, dari menepati latihan-latihan, tepati masa latihan, tepati masa untuk berlatih, berapa lama mereka perlu memainkan ataupun menjalankan Persembahan mereka. menyiapkan sebuah lagu. Ya. Okey. Dalam masa yang sama mereka juga dapat mempunyai daya keyakinan yang tinggi apabila kita membuat persembahan, apabila murid-murid ini diberi peluang untuk membuat persembahan, mereka akan mempunyai keyakinan tinggi untuk bukan sahaja dalam persembahan itu sendiri, sebenarnya dalam diri mereka itu. Berkeyakinan dalam semua benda. Ya, inilah yang cuba diterapkan melalui cabaran. Dan Betul. saya ini pandangan dari pandangan dan persepsi saya melihat cabaran seperti ini dengan konsep yang diperkatakan oleh Cikgu Fakrul tadi, sejak masih kekal dengan secara atas talian, ini satu cabaran yang sangat menarik, dan ini juga boleh jadi satu daya tarikan di mana keunikan mengekalkan secara atas talian boleh memberi peluang kepada ibu bapa dan seluruh guru-guru, murid-murid, ibu bapa di seluruh negara untuk mengikuti secara atas talian dan tidak perlu pergi ke lokasi, dan ini juga boleh memendekkan sedikit jangka masa perjalanan dan sebagainya. Itu tambahan saya lagi ya. Okey, kita pergi kepada ialah bila kita berkatakan tentang pertandingan, sekolah-sekolah yang telah mengambil bahagian sudah tentu mereka berusaha dengan gigih mempersiapkan pasukan bercaragam dan sebagainya. Mungkin tambahan daripada situ cikgu boleh sedikit memberikan penerangan. Okey, bagi cabaran kurikulum pertandingan pancaragam statik ini sebanyak 32 buah sekolah yang mengambil bahagian. Bukan sahaja sekolah bandar, malah kita boleh lihat sekolah di luar bandar juga menunjukkan bakat seni mereka. Okey, manakala sekolah-sekolah ni yang terlibat di peringkat kebangsaan ini adalah sekolah-sekolah yang telah menjadi johan ataupun naik johan, yang mewakili negeri masing-masing. Bukan sahaja di Semenanjung, kita boleh lihat pancaragam di Sabah dan juga Sarawak. Sabah Sarawak ada berapa dia? Ada 6 buah sekolah yang menghantar 3 Sabah? 3 Sabah dan juga 3 di Sarawak. Ya, jadi adakah had penyertaan itu 32 ataupun ada permintaan sekolah-sekolah lain tetapi tidak dapat diterima kerana kuotanya adalah 32. Jadi bagaimana cikgu? Permintaannya sangat tinggi, tapi kita saya dah boleh agak tu. Kita tak boleh nak bagi semua orang suka nak lebih kuota. So kita hadkan kepada 3 buah sekolah sahaja bagi mewakili. Alasannya kenapa cikgu dihadkan? Alasannya adalah untuk mungkin dari segi penjurian, kerana saya rasa untuk menjurikan sesebuah persembahan ni bukan masa yang singkat. Untuk 32 buah sekolah ni juga kita mengambil masa almost 1 minggu untuk siapkan penjurian itu sendiri. Penjurian ini yang kadang-kala menimbulkan kebimbangan, kerisauan di kalangan guru-guru, malah murid-murid juga ni apabila nak memberikan persembahan di depan juri, apakah elemen yang paling penting cikgu yang nak dipersembahkan ataupun dipersembahkan oleh murid-murid bagi memikat hati juri sekaligus dapat mengumpul markah yang tinggi. Okay. Disebabkan ini merupakan pertandingan secara statik, jadi elemen yang paling utama diambil kira of course lah dari segi muzik itu sendiri, macam mana bunyi dihasilkan. Okey, so elemen muzik ni memainkan peranan yang penting. Selain elemen muzik ni adalah kita tengok dari segi gaya persembahan, dan juga disebabkan ini adalah rakaman, so kita juga memberi markah menilainya dari segi videografi. Videografi maksudnya ada markah video. Markah video berdasarkan secara atas talian. Ya, betul. Itu bergantung kepada pihak sekolah masing-masing lah. Ya, betul. Okey, ini satu tarikan dan juga satu kelainan yang cuba ditonjolkan melalui acara yang dinamakan sebagai cabaran kurikulum pancaragam statik peringkat kebangsaan. Bukan bagi kita kena rujuk kadang-kadang. Kalau salah nanti kita juga yang kena jadi. Okey, baik, berehat sekejap. Segmen sesungguhnya akan selepas ini kita akan berehat sekejap. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.
Kembali dalam Sembang Aktif bersama dengan Cikgu Fakrul memperkatakan tentang satu acara yang dinamakan Cabaran Kurikulum Pancaragam Statik Peringkat Kebangsaan. Kita dah pun membincangkan tentang konsep, kita pun dah membincangkan kekangan kenapa dikekalkan konsepnya di atas talian kerana untuk memberikan untuk membantu sekolah-sekolah untuk mempersiapkan pasukan pancaragam masing-masing. Okey, kita tadi dah membincangkan 32 sekolah cikgu mengambil bahagian, satu jumlah yang pada saya cukup banyak dan cukup memperangsakan. Tahniah untuk cikgu sendiri sebagai pegawai teknikal. Tetapi dalam 32 sekolah itu, apakah pengalaman yang paling menarik yang boleh cikgu kongsikan selain daripada pemenang-pemenang yang telah pun ditentukan pada hari pertandingan tersebut? Okey, pada hemat saya, perkara-perkara yang unik yang kita boleh lihat adalah kita tengok betapa berbakatnya murid yang kita ada di Malaysia ini jika diberi peluang untuk menunjukkan dia punya bakat. Sebab bagi saya, apabila kita buatnya di atas talian, jadi ia memberi peluang yang tinggi bagi sesebuah pancaragam untuk menghantar dia punya penyertaan. Berbanding dengan kita buat secara fizikal, di mana ia memerlukan, sudah tentu ia memerlukan kos yang lebih tinggi, di mana pihak sekolah perlu mencari dana-dana untuk menyewa bas, menyewa lori untuk mengangkut barang-barang muzik yang besar-besar tu semua. Dari segi logistik dan sebagainya, itu juga betul, memainkan peranan yang cukup penting dalam menjadikan pancaragam itu berkesan atau tidak pada pertandingan. Ia bergantung kepada banyak perkara. Okey, cikgu, persembahan yang ditunjukkan oleh pasukan-pasukan pancaragam adakah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh juri? Ya. Saya berpendapat bahawa juri pun ada menyatakan yang mereka sangat berpuas hati dengan persembahan-persembahan yang telah dilakukan oleh sekolah ini. Walau bagaimanapun ada pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi di pihak juri, saya rasa mereka amat berpuas hati dengan persembahan yang telah dilakukan. Okay. Ini berarti tahniahlah kepada sekolah-sekolah yang telah mengambil bahagian 32 secara keseluruhannya. Anda telah memberikan satu persembahan baik ini seperti mana yang diperkata oleh Cikgu Fakrul. Okey, terlintas juga di fikiran saya untuk berkumpul dalam satu pasukan pancaragam, menjalani latihan dan sebagainya. Yalah, maklum saja mungkin ada sesi pagi, mungkin ada sesi petang dan sebagainya, kelas tambahan dan sebagainya. Bagaimana cikgu sebagai pegawai teknikal, adakah memantau perkembangan latihan-latihan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah membabitkan murid-murid yang terlibat dalam pertandingan ini? Okey, bagi latihan ini, mereka adalah tertakluk kepada pentadbiran sekolah itu, macam mana pentadbiran sekolah membenarkan ataupun banyak mana latihan yang dibenarkan. Jadi di peringkat saya sebagai seorang pegawai teknikal, apa yang kita boleh buat, apa yang saya boleh buat adalah hanya untuk memberi nasihat kepada guru-guru pancaragam di bawah penjeliaan saya. Okey, macam mana persediaan yang perlu dilakukan oleh mereka untuk menyertai pertandingan ini. Cikgu, juri-juri terdiri daripada? Juri-juri terdiri daripada pemuzik-pemuzik profesional ataupun pensyarah-pensyarah. Antaranya? Antaranya adalah mungkin yang cukup kita kenalilah dalam industri muzik di negara kita. Ya, betul. Mereka dipanggil untuk menilai persembahan pasukan-pasukan pancaragam. Okey, ada tiga elemen kalau saya perhatikan di sini: muzik, persembahan dan juga visual, videografi. Ini antara elemen yang diberikan penekanan oleh pihak juri. Jadi bagaimana pemenang-pemenang, adakah pihak juri juga mengalami kita kata berada pada kedudukan amat sukar kerana setiap sekolah memberikan satu persembahan yang cukup meyakinkan, cukup cemerlang dan cukup terbaiknya? Ya, betul. Penjuruan ini dilakukan mengambil kira tiga aspek utama, iaitu dari aspek muzik, di mana kumpulan pancaragam ini dinilai dari segi dia punya pitch, intonasi, warna tone, kemudian kita ada keseimbangan, dinamik dan juga tempo. Sama ada mereka. Pemilihan genre lagu itu bebas saja, cikgu? Pemilihan lagu bebas. Boleh moden, boleh pop, boleh dan sebagainya. Ya, betul. Yang itu bebas. Asalkan dia adalah bertemakan pancaragam. Ada bunyi pancaragam tu. Dari segi persembahan cikgu, sebab statik kan? Bagaimana dari segi dinilai? Persembahan dinilai. Walaupun statik?
tetap ada kita yang itu diletakkan di bawah gaya persembahan, Gaya di mana mereka boleh melakukan gaya-gaya persembahan ataupun gimmick setempat. Okey. Jadi tak bolehlah mereka nak buat formasi kan. seperti sebelum Seperti sebelum ni, sebab mana yang kita lihat dalam ini masyarakat. adalah pertandingan statik. Jika mereka buat formasi, maknanya format itu dah sedikit lari, bercanggah lah, bertentang bercanggah dengan format betul. yang visual videografi, cikgu, bagaimana ianya dinilai? Visual ini dinilai dari segi kualiti suntingan. Kualiti suntingan yang dibawa oleh setiap kumpulan, sama ada mereka disunting dengan Baik atau tidak, kemas atau tidak, adakah berkualiti tinggi dia punya kualiti ataupun jelas atau tidak. Okey, adakah mungkin ada ibu bapa mungkin juga nak memahami, adakah setiap pencaragam itu dirakam, disunting, kemudian dihantar kepada Betul, sebenarnya pihak penganjur? Sebenarnya formatnya adalah setiap kumpulan pancaragam mereka merakam, kemudian mereka sunting, kemudian mereka hantar saja kepada tuan rumah. Baik, berapakah durasi video? Bukan senang juga cikgu nak menghasilkan video-video ni kan. Ya, betul. Ini di peringkat sekolah pula tu kan. Betul. So durasinya adalah sekurang-kurangnya 3 hingga 6 minit maksimum. Oh, panjang, 3 hingga 6 minit. Sebenarnya panjang juga untuk sebuah lagu pancaragam. Ya. Jadi secara kasarnya bagaimana cikgu melihat pemilihan lagu, genre dan sebagainya? Adakah ia menepati cita rasa lah kita katakan di kalangan guru-guru, murid-murid dan ibu bapa khususnya? Pada pendapat saya, mungkin dia punya grade ataupun difficulty lagu tu kurang tinggi untuk masa sekarang, tapi kita lihat benda ni sebagai satu kejayaan di mana selepas pandemik kan, nak berlatih lagu yang grade yang tinggi, yang lebih susah, mengambil masa sebenarnya. Genre pilihan atau kategori lagu yang menjadi pilihan di kalangan 32 sekolah cikgu? Adakah irama Malaysia ke? Ya, ada sekolah yang membawa irama Malaysia tradisional, dan ada sekolah yang membawa lagu yang bertemakan patriotik. Ada sekolah yang membawa lagu bergenre pop, western pop semua. Baik. Pihak-pihak yang terlibat, menyokong dan sebagainya. Jadi mungkin cikgu boleh memberikan sedikit penerangan dari segi pihak-pihak yang terlibat dan sebagainya. Ini membabitkan kerjasama semua pihak. Kementerian Pendidikan Malaysia sudah tentu satu organisasi yang cukup cemerlang mengendalikan program seperti ini. Okey, untuk pihak yang terlibat sudah tentu Kementerian Pendidikan Malaysia dan di bawah bahagian Sukan Kurikulum dan Kesenian BSKK dan juga setiap jabatan pendidikan negeri lah masing-masing. Dan of course dalam masa yang sama pentadbiran sekolah perlu memberi sokongan kepada kumpulan pancaragam ini untuk menyertainya. Mungkin ada cikgu tertinggal nak ucapkan terima kasih pada pihak tertentu yang membantu cikgu secara langsung ataupun tidak untuk menjayakan cabaran. Cabaran, saya tengok dari sini, cabaran kurikulum pancaragam statik peringkat kebangsaan ini sudah tentu membabitkan banyak pihak-pihak untuk menjadikan acara ini cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya, untuk menjadikan ianya satu pertandingan yang berjaya dilakukan, seharusnya dia tak hanya membabitkan saya seorang, dan benda ini membabitkan semua pihak di peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terutamanya, iaitu Encik Aidil Fitri sebagai penolong pengarah bahagian kurikulum ni, unit beruniform, dan juga guru-guru muzik saya yang kawan-kawan saya lain-lain di sekolah-sekolah di sekitar Kuala Lumpur juga turut memberi pendapat dan idea bagaimana. Siapa antara cikgu? Kalau boleh mention nama, kesian nanti mungkin Cikgu Bakru tak sebut nama saya masa dalam program pun kan. Siapa agaknya yang boleh? Antaranya adalah Encik Firdaus, Cikgu Firdaus, Cikgu Afan, kemudian ada Puan Nanda, kemudian ada sebenarnya ramai cikgu. Mr. Kevin dari KPM, jangan lupa. Mr. Kevin, yang banyak membantu, yang banyak kita kata terlibat secara langsung dalam penganjuran cabaran
Saya suka terlupa cabaran kurikulum ajaragam estetik peringkat kebangsaan. Bukan apa saya tak nak salah sebut pertandingan ni kan. Sebab ini membaikkan murid-murid dan juga guru-guru di peringkat sekolah. Okey, kalau kita melihat kepada pertandingan ini, sudah tentunya ia akan menimbulkan rasa kalau ada lagi tahun depan macam nak masuk. Jadi adakah respon yang diterima oleh cikgu sebagai pegawai teknikal di kalangan sekolah-sekolah ini? Adakah memberikan penambahbaikan? Adakah jumlah kotanya perlu dibesarkan lagi, ditambah lagi atau bagaimana cikgu? Okey, untuk pertandingan sebegini saya rasa dia boleh dilakukan lagi pada tahun-tahun yang akan datang supaya kita dapat memberi peluang kepada seperti yang saya cakap tadi untuk pergi ke ke tempat pertandingan. Contohnya kita ada peringkat kebangsaan. Ada negeri berlainan jauh semua. So benda itu semua memerlukan kos yang tinggi untuk logistik. Okey, jadi apabila kita memberi peluang ataupun mengadakan pertandingan ini secara maya, jadi ia dapat memberi peluang kepada semua sekolah di Malaysia. Ini satu pertandingan yang telah pun diadakan pada bulan telah diadakan dari bulan Ogos sehingga Oktober. Okey, jadi suka jugalah kalau kita nak mengucapkan tahniah kepada pemenang tempat pertama sehinggalah tempat yang kelima. Kemudian untuk kategori drum major dan video terbaik, mungkin cikgu boleh perhalusi sedikit nak ucapkan tahniah dan sebagainya kepada sekolah-sekolah yang telah pun mengambil bahagian dan telah pun mencapai kedua ke pertama, kedua, ketiga, keempat hinggalah kelima. Okey. Kerana benda ni telah berlaku, jadi saya boleh umumkanlah dia punya pemenangnya, iaitu pada hari itu pemenangnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Asma dari Kedah. Kemudian di tempat kedua ialah Sekolah Sri Puteri dari Selangor. Manakala di tempat ketiga adalah Kolej Sultan Abdul Hamid Juga dari Kedah. Okey, kemudian kita ada tempat keempat SMK Padu Ketuan dari Johor. Kemudian tempat kelima kita ada SMK Air Putih dari Pahang. Manakala kita ada 3 anugerah yang lain. Okey, yang pertama anugerah drum major dimenangi oleh SMK drum major dari SMK Padu Ketuan. Apa yang saya lihat memang sangat bergaya dan drum major ni mempunyai potensi yang untuk lebih untuk menonjolkan dia punya maksudnya bakat. dari segi body bahasa tubuh dan sebagainya. Body bahasa. Bila memperkatakan tentang pencaragam dengan cikgu, saya amat tertarik itu apabila memandang drum major. Bukan saja leadershipnya, bukan saja gayanya, tetapi fokus dan tumpuannya juga amat menarik perhatian kita. Itu nak kita bincangkan nanti. Kita berehat sekejap cikgu ya. Kita ambil masa sedikit. Apa kita panggil yang dipegang oleh drum major tu? Mes. Tongkat tu. Tongkat ataupun tongkat lah bahasa mudahnya kan. Banyak nak kita bincangkan tentunya tentang pencaragam membabitkan drum major ni. Jangan ke mana-mana, kembali lagi dalam Sembang Aktif sekejap saja lagi. Anda masih lagi menonton program Sembang Aktif bersama dengan saya Tabah Syazwan dan juga Cikgu Fakrul yang dah banyak memperhalusi dan juga memperkatakan tentang satu pertandingan pancaragam estetik di peringkat kebangsaan. Okey, baik. Kita nak jugalah mengambil balik tadi soalan saya kepada cikgu kan tentang peranan major drum ni. Sangat-sangat menarik cikgu. Mungkin cikgu boleh huraikan sedikit peranan drum major ni sebenarnya dalam sesebuah pasukan pancaragam. Okey, bagi seorang drum major ni peranan utamanya adalah untuk menjadi leader dalam sebuah pasukan pancaragam. Leader dari segi apa? Okey, contohnya leader untuk mereka memulakan lagu. Jika dia ada buat gaya ini, contohnya, okey, so maksud lagu ni tak lama nak start dah. Dia lebih kurang macam tu. Dalam masa yang sama, drum major ni juga menjaga tempo. Kadang-kadang apabila murid-murid main muzik, kadang-kadang kita tak sedar yang tempo ni semakin laju. Jadi siapa yang memberi cue tu adalah drum major itu sendiri. Maksudnya boleh kita katakan peranan drum major ni adalah untuk mengawal persembahan pasukannya. Dan ini juga sudah tentu boleh membabitkan fizikal dan juga emosi. Ada juga kadang-kadang kita terlihat antara signal seperti mengangkat mes, cikgu. Adakah itu signal untuk memberhentikan persembahan untuk pergi kepada lagu yang lain? Mungkin saya boleh katakan begitu juga.
Dia banyak dia punya signal dia. Okay, jika dia angkat macam tu mungkin bermaksud lagu tak lama nak start. And then ada juga dia angkat jadi lagu ni akan habis. Mungkin dia kena cut lagu tu dalam masa yang singkat ke semua benda. Itu adalah terma-terma yang telah pun dipersetujui oleh sesebuah pasukan pancaragam itu sendiri kan. Betul. Sangat menarik. Saya teringin nak jadi drum major di universiti dulu tapi tidak berkelayakan. Ada kawan saya lebih pakar menggunakan tu. Kalau kita katakan itu dia macam seorang yang akan conduct untuk menjadikan pasukan pancaragam itu lebih baik. Okey, antara aspek penting kalau kita memperkatakan tentang pertandingan ini sudah tentulah ia membabitkan aktiviti kurikulum ialah pengiktirafan PAJSK ya. Bagaimanakah murid diberi pengiktirafan, apresiasi menerusi program seperti ini cikgu? Okey. Seperti yang telah diperkatakan, markah PAJSK ini amat penting bagi murid-murid ini. Okey, untuk menilai mereka bukan sahaja dari segi akademik, malah dari segi kurikulum juga. Jadi murid-murid ini juga dia akan bersemangat untuk kejar untuk mendapat markah tertinggi kan. Contohnya dalam pertandingan ini di peringkat kebangsaan, of course markahnya akan jadi lebih tinggi. Kita juga ada markah di peringkat antarabangsa. Yang mana murid-murid ini memang berebut untuk mendapat markah ni, untuk mendapat markah maksimum kan di peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama juga jika sesebuah kumpulan itu memenangi pertandingan tu, of course markah yang lain pula akan ada. Markah tempat pertama, markah tempat kedua, ketiga. So penilaian dia memang ada dia punya nilai itu, mana yang tinggi, mana yang rendah. Markah-markahnya juga akan turut berbeza ya, betul. Yang akan dikumpul lah oleh murid-murid yang mengambil bahagian. Okey, bila kita memperkatakan tentang sesuatu pertandingan seperti ini cikgu, sudah tentulah apa yang terlintas di fikiran sebagai ibu bapa umpamanya sudah tentu mahu melihat hala tuju, the movement of the program yang dilaksanakan dan bagaimana contribution ataupun keterlibatan murid-murid dalam bidang ataupun pertandingan seperti ini. Jadi bagaimana cikgu melihat hala tuju murid-murid dalam membentuk atau membangunkan mereka ataupun kemenjadian murid selepas daripada program seperti ini cikgu? Okey. Kemenjadian murid ini yang seperti kepimpinan, disiplin, mereka punya keyakinan diri. Jadi aspek-aspek ini penting untuk melahirkan seorang murid yang holistik, yang mempunyai pelbagai aspek-aspek yang boleh menzahirkan pelbagai aspek-aspek positif dalam diri seorang murid lah. Okey, tapi bagi saya apabila murid-murid ini terlibat dalam aktiviti-aktiviti muzik di sekolah seperti pancaragam ini, mereka dapat menyambung, dapat meneruskan mereka punya bakat dalam bidang muzik, dalam bidang seni, di mana mereka mungkin boleh menjadi pemuzik tanah air, komposer. Dan kita boleh lihat sebenarnya yang ada pada hari ini pun mungkin mereka ni bukan bermula selepas umur 20-an semua ni. Of course mereka juga bermula dari kecil. Ya, sudah tentu cikgu, sebab saya pun pernahlah cuba untuk terlibat dalam bidang muzik, ternyata saya tidak berbakat. Petikan gitar pun saya nampak sukar untuk saya. Jadi saya rasa saya bukan dalam bidang muzik. Tak apalah, saya pergi kepada bidang lain, iaitu bidang penyiaran seperti inilah kan. Okey, rumusan yang boleh kita kongsikan kepada penonton-penonton, ibu bapa, guru-guru yang sedang menonton kita melalui pertandingan pancaragam seperti ini cikgu. Saya rasa pertandingan seperti ini memang penting dan bagi pihak sekolah, bagi pihak ibu bapa dan pihak-pihak yang lain juga, saya rasa memang perlu bagi mereka untuk memberi sokongan untuk meneruskan aktiviti-aktiviti pancaragam di sekolah ini. Kerana pancaragam ni sebenarnya bukan dia memerlukan kewangan yang sangat tinggi, yang sangat besar dananya semua. Sebab satu alat muzik pun bukan beratus-ratus. Ada alat muzik seperti tuba tu harganya lebih kurang 50,000 yang besar tu kan. Jadi contohnya kita dah ada tuba tu tapi kita dah ada sesuatu alat muzik, tapi dalam masa sama kita perlu serviskan dia, kita perlu jaga dia punya maintenance dia semua. Jadi benda semua ni memerlukan kos. Jadi saya rasa jika ada pihak-pihak luar yang mungkin boleh membantu
band-band ini. Maksudnya pihak KPM maupun sekolah juga turut mengalukan jika ada pihak-pihak yang ingin menyumbang kepada saya rasa di pencaragam pihak setiap KPM sekolah. juga mereka sangat mengalukan pihak-pihak luar, syarikat-syarikat swasta yang lain untuk memberi sumbangan lah kepada sekolah ni. Okey, baik. Kalau dah begitu, kata Cikgu Fakrul, mungkin ada pihak-pihak korporat dan sebagainya yang mahu menyumbang kepada perkembangan pancaragam khususnya di peringkat sekolah, dan inilah yang sudah tentu menjadi harapan cikgu untuk melihat perkembangan pancaragam khususnya di negara kita. Apakah harapan yang cikgu nak lihat berlaku membabitkan pancaragam di peringkat sekolah di negara kita? Okey, di negara kita mungkin boleh dipertingkatkan lagi kerana kita, saya rasa pada pendapat saya, pada hemat saya sendiri, kita mungkin agak ke belakang dari negara-negara jiran kita seperti di Thailand, di Indonesia. Ini saya ambil serantau kita sajalah, di Filipina, di mana mereka mempunyai lebih kualiti muzik berbanding dengan kita. Tapi itu bukan menjadikan satu masalah yang besar. Di mana saya percaya dengan sistem pendidikan yang kita ada sekarang, bakat-bakat murid ini dapat ditonjolkan lagi. Jadi di pihak sekolah juga, saya rasa di pihak pancaragam itu sendiri, mereka mungkin boleh mengambil bahagian ataupun kalau tak ada duit pun mencari dana-dana dari pihak-pihak korporat untuk membantu mereka dalam mengambil jurulatih-jurulatih yang lebih pakar, membeli lagu-lagu yang lebih moden dan terkini, dan juga membawa mereka ke peringkat bukan sahaja kebangsaan, malah di peringkat antarabangsa. Jadi mungkin saya bantu sedikit Cikgu Fakrul dan juga pancaragam di peringkat sekolah yang sedang ataupun telah berlangsung ini pada pihak-pihak yang mungkin khususnya dalam aliran industri muzik boleh menghubungi KPM ataupun sekolah-sekolah yang berdekatan untuk bagaimana anda dapat membantu perkembangan pancaragam peringkat sekolah. Komposer-komposer terkenal tanah air barangkali ataupun pemuzik-pemuzik, penyanyi-penyanyi, mungkin sudah sampai masanya apa yang diutarakan oleh Cikgu Fakrul ini, sama-sama kita memberikan sumbangan bakat-bakat yang kita miliki untuk membangunkan murid-murid di sekolah khususnya membabitkan pancaragam ini. Cikgu, kita pun dah sampai di penghujung. Cikgu bermula pada usia berapa dalam bidang muzik ini sebenarnya? Yalah, saya nak tanya dari tadi sebenarnya. Saya bermula di bidang muzik pada sekolah menengah, seperti murid-murid saya juga di sekolah tu. Dari tingkatan 1 di mana saya bermula dengan pertandingan, saya dalam wind orchestra. Wind orchestra. Dalam wind orchestra. Itu lebih besar. Lebih kurang sama juga seperti marching band, tapi wind orchestra ni of course lah, apabila orkestra kita duduk, kita kurang berdiri. Tapi dalam masa lama saya ada juga belajar berkenaan dengan pancaragam jugalah. Seperti menyertai marching band untuk Hari Merdeka, semua benda. Banyak pengalaman cikgu, dan inilah hasilnya ibu bapa, murid-murid. Hasilnya menjadi seorang guru dan pegawai teknikal mengendalikan pertandingan seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, iaitu cabaran co-curriculum pancaragam statik peringkat kebangsaan. Cikgu Fakrul, terima kasih. Jumpa lagi ya. Semakin rancak kita di pengakhir program Sembang Aktif ini. Baiklah, jumpa lagi dalam Sembang Aktif. Mungkin kita akan bincangkan topik-topik yang lebih menarik. Kalau saya mengendalikan, insya-Allah saya akan bersama dengan anda, seluruh rakyat Malaysia. Usaha tangga kejayaan. Murid-murid, teruskan usaha. Don't give up. Setiap kesungguhan pasti akan membuahkan kejayaan. Saya Tabah Syazwan Usman. Assalamualaikum. Sembang Aktif. Jumpa lagi. Didik TV KPM